Yang pertama ditanya tentang Tuhan. Siapa Tuhan kamu? Jadi tak payah hafal-hafal ni ya. Amalkan saja. Dalam hidup ni kita bertuhankan Allah. Jangan sembah lain daripada Allah Ta'ala. Boleh jawab tak? Yang kedua ditanya Nabi. Siapa Nabi kamu? Kalau dalam hidup ni kita tak kenal siapa Nabi kita dan tak pernah jadikan dia sebagai contoh, tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, dentum bagi dia malaikat. 70 hasta terbenam ke bumi. Boleh tanya pula tentang agama kamu. Apa agama kamu? Wa man dinuka. Kalau dalam hidup tak orang ikut Islam, mayang tak ikut Islam, puasa tak ikut Islam, pakaian tak ikut Islam, kenara tak ikut Islam, nikah kahwin tak ikut Islam, so tak boleh jawab. Yang ketiga, ada yang ditanya apa agama kamu. Yang keempat ditanya apa imam kamu. Bukan siapa imam kamu, apa imam kamu. Kalau siapa imam kamu boleh jawab imam saya Haji Ruslan, imam saya Haji Sayuti. Ini apa imam kamu? Jawabnya Quran. Dalam hidup ni kita kena ikut Quran. Yang keempat, yang kelima namanya di mana kiblat kamu. Kalau orang tak pernah sembahyang, mana tahu mana kiblatnya? Sekali pun tak pernah sembahyang, ke surau tak pernah, ke masjid tak pernah, ada rumah tak sembahyang. Mana dia tahu mana kiblatnya? Ada yang keenam, siapa saudara-saudara kamu. Kalau dalam hidup ni bergaduh je dengan jiran, bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh ya, dengan mak bapak pun bergaduh, so tak boleh jawab ya. Muslimin muslimat adalah saudara-saudaraku. Itu tanya, itu soalan yang pukulan. Tak boleh jawab, pukul, dentum. 70 hasta terbenam bumi. Lepas tu kita akan dibangkitkan. Dari bangkit dari kita dalam kubur ni. Kita bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur macam-macam. Kita berjalan dari kubur tu sampai ke padang mahsyar. Di padang mahsyar lah macam-macam berlaku. Akan dihisap, akan dicek. Apa saja kita miliki dalam dunia ni semua akan dicek. Tak ada satu pun yang ketinggalan. Apa kata Allah? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia ni. Semua akan ditanya. Tak ada satu untuk ketinggalan. Tanya, rumah ada berapa, toko ada berapa, duit ada berapa, meh ada berapa, gelang ada berapa, rantai panjang ada berapa, rantai pendek ada berapa, sorban ada berapa, apa tak pakai, apa nak jawab tu? Semua kena tanya. Udah ditanya betul, dapat kerja-kerja itu dapat keputusannya dan diberi kitab. Penyampaian kitab lah yang akan berlaku pada kita. Ada orang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, tanda bahagia tu. Ada orang menerima kitab dengan tangan kirinya. Dan kiri itu tanda menderita tu, masuk neraka dulu. Ada orang menerima kitabnya, cucuk dada itu tembus sampai ke belakang, terima dari belakang. Tahu cucuk dada, tangan kiri itu cucuk dada, tembus dari belakang, itu mengambil kitab dari belakang tu. Siapa nak kanan? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, fasawfa yad'u subura, lagi dia akan menjerit kecelakaan, celaka aku ni. Dan akan dimasukkan neraka yang bernama Sa'ir. Wa yasla sa'ira, dan akan masuk neraka namanya Sa'ir. Itu pemberian kitab. Kalau tangan kanan, itu tanda bahagia lah tu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Cek dengan lebih kurang je, cincai je. Dan dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Paling menggembirakan tuan-tuan dan puan-puan ialah apabila kita, pasangan kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita semua masuk syurga. Itu yang paling menggembirakan. Orang semua dapat tu. Rasulullah dia tak dapat. Nabi Nuh tak dapat. Nabi Lut tak dapat. Tapi Nabi Muhammad dapat semua lah ya. Itu dia. Itu balasan amalan. Semua akan dicek.
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tak mana kaya ni? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatnya dan dapat dibalas setimpal dengannya. Buat baik sikit je akan nampak tu. Dia baca Quran sikit aja. Yang 3 huruf je. Alif Lam Mim. Esok akan didengar je. Akan nampak balik. Dan dapat pahala yang setimpal dengan perbuatan dia. Tapi siapa buat jahat walaupun sebesar zarah, tak lalu tu kata tarik komutan orang umpamanya. Esok akan dia nampaknya, akan dibalas seumpamanya. Baik, senang ni baca senang. Kita beriman bahawa setiap orang hamba akan menerima balasan amalannya, iaitu balasan kepada setiap amalan baik dan jahat. Semua akan ambil kira. Baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat. Yang dilakukan oleh manusia masa hidupnya dalam dunia ini. Atau berkata Allah, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Wa anna Allaha huwal haqqul mubin, ya. Wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Artinya di hari itu Allah akan memberi mereka balasan. Semua akan dibalas. Yang setimpal menurut semestinya, yang setimpal dengan perbuatan dia. Dan ketahuilah mereka bahawa Allah lah yang benar. Allah yang benar lagi yang menjelaskan segala sesuatu yang menurut hakikatnya yang sebenarnya. Itu menandakan keadilan Allah Ta'ala. Sebab dibalas. Sebab kita dah mati, dihidupkan balik. Kalau mati terus aja, orang jahat tu untung lah dia. Dalam dunia ni buat jahat. Mencuri lah dia, merompak lah dia, menyamun lah dia, berzina lah dia, bunuh orang lah dia. Membuat orang lah, itu jahat je setiap kali. Kalau dia mati terus, tak ada dibangkitkan semula. Untung lah dia dalam dunia, buat jahat tak ada dibalas. Ya ke tak? Tak ada dibalas. Buat jahat je. Mencuri tak ada apa balasan. Merompak tak ada apa balasan. Berzina tak ada kena denda, tak ada dakwa, apa minta. Untung dia dalam dunia, buat jahat tak ada diambil kira. Tidak dihukum. Kalau dia untung dalam dunia ni, artinya Tuhan tak adil lah. Tuhan biarkan dia orang jahat tu lepas begitu aja. Tidak dihukum, tidak didenda, tidak didakwa. Mana tak adil Tuhan tu, berat sebelah lah. Begitu juga ada dah orang dalam dunia ni hidupnya baik benar. Baik tak? Ada tak? Mayang tak tinggal. Puasa Ramadan tak tinggal. Sentiasa bersedekah. Sentiasa menginfakkan harta jalan Allah. Setiap kali berzikir, baca Quran dan sebagainya. Kalau dia mati begitu aja, tak ada bangkit-bangkit lagi, tak ada dihidupkan semula, gila dia dalam dunia ni. Betul tak saya cakap ni? Gila, orang nari dia tak nari. Orang zina dia tak zina. Orang minum arak dia tak minum arak. Orang mencuri dia tak mencuri. Orang rasuah dia tak rasuah. Jadi dia tak dapat apa-apa kebahagiaan dalam dunia ni. Jadi hidup dunia ni tak dibalas. Jadi rugi dah, mana Tuhan tak ada lah. Biarkan orang baik tu lepas gitu aja. Tak dibalas, tidak diberi ganjaran, tidak diberi pahala, tidak diberi upah. Jadi mana Tuhan tak ada lah. Padahal kita dah ngaji Tuhan tu maha adil. Allah tu maha adil. Sebab itu orang baik dibalas dengan kebaikan. Orang jahat dibalas dengan kejahatan. Ya? Sebab dia hidup kembali. Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian dimatikan kamu dan kemudian setelah itu dihidupkan kamu semula. Supaya kamu menerima balasan kamu dalam dunia ini. Orang yang rajin akan dibalas dengan kebaikan. Orang yang beriman akan dibalas dengan kebajikan. Itu ada syurga, ada neraka.
Syurga tempat apa? Tempat balasan kebaikan. Neraka tempat balasan kejahatan. Ya. Faham kejahatan ni? Sebab tu hidup balik. Kalau mati terus aja untunglah dia. Kalau jahat untung aja. Dan orang yang baik rugi je. Apa nikmat dunia tak dapatnya. Orang zina dia tak berzina, orang minum arak dia tak minum arak, orang menari dia tak menari, orang joget dia tak berjoget. Besok tak dapat apa-apa. Rugi dia dalam dunia. Sebab menandakan keadilan Allah Taala. Allah hidupkan balik. Bila hidup kembali akan diterima balasan dengan apa saja yang yang dilakukannya dalam dunia ni. Kemudian apa? Yaumuddin, hari kemudian hari agama. Iaitu hari agama yang disebut di dalam Al-Quran Maliki Yaumiddin. Ada tak sebut tuan-tuan dan puan-puan? Ada tak sebut Maliki Yaumiddin? Berapa kali sehari? 17 kali sehari. Dalam surah Al-Fatihah. Hari yang menerima balasan tentang agama dia, hari-hari agama. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama, yang memiliki hari kemudian, yang berkuasa hanya dia aja, yang lain tak ada kuasa. Sultan ada kuasa lagi di akhirat tu, dah mati, ada kuasa sultan. Presiden ada kuasa, Perdana Menteri ada kuasa, Gubernur ada kuasa. Yang ada kuasa hanya siapa? Allah Taala saja yang ada kuasa. Yang lain semua tak ada kuasa. Yang ada tu kuasa di dunia saja. Perang menang di dunia aja menang, di akhirat belum tahu. Macam Yahudi tu sekarang ni, sudah ada bunuh nyawa Islam. Lebih daripada dekat 20,000 dah ada bunuh nyawa Islam di Palestin tu. Besok apa sudah? Yang bunuh tak sudah mati juga. Netanyahu tu mati dah. Tuan-tuan dan puan-puan, Netanyahu tu sudah ni mati ke dah? Mati. Kalau mati akan dibalas tentang kezaliman yang dilakukan olehnya. Bodoh je orang dalam dunia ni. Bunuh-bunuh orang ni bodoh belaka. Cuma orang tu dulu mati je, dia pun akhirnya mati juga. Ya ke dah? Orang tu dulu mati je, tapi akhirnya dia pun mati. Contoh apa? Perdana Menteri Israel yang sudah, namanya Ariel Sharon. Ariel Sharon tu Perdana Menteri dulu, punya zalim. Macam Netanyahu juga. Dibunuhnya orang Islam yang berada dalam kamp tahanan tu. Nama satu kamp tu nama Shakila, lagi satu nama tak apa nama, lupa saya namanya. Beribu-ribu dibunuhnya. Di dunia ni Allah balas balik. Belum mati lagi, di dunia Allah balas. Allah sakitkan dia, koma ke dia. Tahu apa koma? Apa tu koma? Tak sedarkan diri. Tahu berapa lama dia koma? Tuan Haji Sayuti, tahu berapa lama dia koma? 8 tahun. Terdae, tahu terdae? Kalau tak tahu cakap orang politik gentah lah. Apa terdae? Tak boleh buat apa? Celik mata yang terlalu. Bayangkan baring 8 tahun baring bedik beda. Nak celik mata yang terlalu, makan terlalu, semua terlalu. 8 tahun. Ni rumput belakang tu, kan? Terbaring aja. Sudahnya 8 tahun lepas tu dia pun mati. Era-era pun mati. Habis penderitaannya selama 8 tahun. Bukan sikit 8 tahun ni. Lama ke sekejap? 8 tahun. Udah mati, ditanam. Tanam tak terima di bumi malam tu. Korek lubang tak muat, korek lubang tak muat, korek lubang tak muat. Sudahnya letak atas lantai apa ni, betul tambah dengan simen. Sekarang ni kuburnya betul lah, atas lantai macam tu sambut apa ditambah dengan simen. Di dunia ni pun Allah balas. Betapa nanti di akhirat lagi kita tak tahu macam apa dia cara Allah balasnya. Itu keadaannya. Jadi jangan dalam dunia ni jangan sekali-kali buat kezaliman. Jangan buat jahat. Jangan buat benda yang Allah murka. Jangan buat benda yang Allah haramkan. Nanti akan dibalas. Semua akan diambil kira. Tak ada satu yang lepas begitu saja. Itu Yaumuddin, hari agama yang disebut di dalam Al-Quran ialah hari hari balasan. Sekadar mana engkau
engkau tunduk dan patuh kepada Allah, maka sekadar itulah engkau akan dibalas. Firman Allah Ta'ala, man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyiati fala yujza alladzina amilu sayyiati illa ma kanu ya'malun. Surah Al-Qasas, ya. Nah, man jaa bil hasanah, barang siapa melakukan kebaikan, ya, falahu khairum minha, mereka dia dapat kebaikan, maka baginya lah pahala. Khairum itu pahala ataupun kebaikan. Falahu khairum minha, dapat kebaikan dengan berbuat baik itu. Maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Allah bagi pahala lebih daripada apa yang dilakukan dalam dunia ni. Kadang-kadang buat sikit je kebaikan dunia itu, Allah balas dengan balasan yang banyak. Balasannya, kita bagi RM1 aja duit untuk surau ni, RM1 aja. Di akhirat esok Allah balas berapa? Allah balas berapa ringgit? Tuan-tuan dan puan, berapa? Puluh. Sikit benar kedekut tuan dia. Berapa? Kedekut lagi. Berapa? RM700. Ini Allah janji dalam Quran tu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah, surah Al-Baqarah ayat 261. Bandingan mereka yang menafkahkan harta mereka jalan Allah, jalan Allah, ya, untuk surau, untuk masjid, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk pejuang-pejuang Islam, ya. Bandingan mereka itu ialah seperti seorang menanam sebiji benih. Tanam sebiji benih aja. Haji Sayuti menanam sebiji benih doayan mesangking. Ya, sebiji aja. Tumbuh dari benih tu 7 tangkai. Faham ke sana? Dia tumbuh dari 7 tangkai. Ya. Tiap-tiap tangkai tu ada 100 biji benih. Jadi semua ada berapa, Tuan Haji? 700, 7 kali 100. 700. Itu pun selemah-lemah balasan dari Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sedangkan perbenaran Allah itu amat luas. Wallahu wasi'un alim. Allah tu perbendaharaannya amat luas dan Allah Maha mengetahui. Jadi pada komannya dapat apa? 700 kali ganda. Mana ada berniaga boleh untung 700 kali ganda? Ada ke? Niaga RM1, modal RM1 dapat 700, ada? Mana ada di dunia ni? Tapi di akhirat 700 tau. Jadi itu dia punya pemurahnya Allah Ta'ala. Kalau buat kebaikan, jangan berkira-kira buat kebaikan tu. Nanti Allah akan balas. Kena ikhlas betul lah. Memanglah dia syaratnya mesti ikhlas. Mesti duit tu duit halal. Jangan duit kena bawa lepas mengambil nombor ekor, menang nombor ekor pergi sedekah pada orang, tak dapat pahala. Semayang nak ikhlas. Ya, saya ngajar nak ikhlas. Jangan nyelin je. Mana tu Haji Ruslan ni, tak ada datang dekat saya. Mana nak Haji Ruslan? Yang nak Haji Ruslan? Tak ke envelope. Dapat envelope aja lah. Ya, semata-mata kerana Allah, ya. Itu Allah khabar dalam Quran. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan oleh Allah melainkan beribadah dengan penuh-penuh keikhlasan dan kerana agama. Bukan kerana envelope, bukan kerana minuman apa ini, bukan kerana nak pujian, apa tak nak. Dia kerana apa? Kerana perintah Allah, kerana melaksanakan perintah Allah. Itu aja tujuannya. Jadi pagi nak istihad. Kalau tak ada envelope pun, time saya datang insyaAllah. Test sekali jangan bagi. Susah bagi. Test sekali, tengok bulan depan datang tak. Kalau ada yang masalahnya, artinya tak kelas. Baik ni yang bagi-bagi.
Test dulu, uji dulu. Ustaz, dia ikhlas ni sebab kita takut dia ataupun kita nak buat memang buat? Sebab kita takut. Kalau takut ikhlas lah namanya, tapi rendah sikit nilai. Takut kalau kita kasihkan Allah, ikhlas betul tu, itu baru tinggi nilainya. Tapi dapat pahala ikhlas dapat, tapi rendah lah. Bukan kerana takut. Kalau kerana takut kurang sikit nilainya. Tapi kalau kerana kasih, kerana kita kasihkan Allah, tinggi nilainya. Contohlah kita beli hadiah. Kalau kita beli hadiah untuk bos yang nak pencin, bos tu nak pencin, kata Tuan Jurusan nak pencin, dia bos kita bagi hadiah untuk dia. Ada kepilih benar-benar. Ada kepilih benar-benar nak bagi hadiah untuk dia tu. Tak ada asal dia judah lah tu. Ya? Dia bos. Kita takutkan dia. Tapi kalau kita beli hadiah untuk kekasih kita, untuk kekasih kita, macam Haji ni tak tahu dia, tak ada kasih pun. Kalau beli hadiah untuk isterinya, macam mana? Macam mana dia milih, macam mana? Perempuan, kalau suami beli hadiah untuk isteri, macam mana dia pilih? Betul-betul ke tak? Betul-betul ke tak pilihannya? Dia cek betul-betul, jangan ada comot, jangan ada kotor, jangan ada daki, jangan ada koyak, dia cek orang-orang kan? Kerana yang nak pakai tu kekasih dia. Begitulah kita dengan Allah. Kalau kita semayang kerana kasihkan Allah, tinggi tak nilai semayang tu? Tinggi tak nilainya? Kalau kita semayang kerana takut dengan Allah, asal semayang mudah lah. Jadi kurang nilai ya. Itu nak ikhlas sebenarnya dengan Allah. Ya, sudah ya. Akan dibalas. Buat baik dibalas dengan kebaikan. Lagi apa kata Allah? Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang baik, yang lebih baik, bukan yang baik aja, yang lebih baik daripada kebaikan yang dibuat itu, daripada kebaikan itu. Dan sesiapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi balasan kepada orang yang mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang. Dia tidak dikira lebih, tidak dibalas dengan kelebihan. Hak mana kejahatan itu dibalas? Seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Kalau buat jahat, tidak dibalas dengan kejahatan yang lebih-lebih sangat dah. Sekat mana aja. Allah dah khabar apa itu ya. Tapi itu pun tak lalu kita nanggungnya. Orang berzina, jahat lah tu kan. Besok di akhirat besok, Allah besarkan kemaluannya tu. Orang lelaki lah ni, sebesar dunia ni. Itu dah janji Nabi tu. Allah besarkan kemaluannya sebesar dunia. Nak kita nak? Besar dunia tu nak? Kan heboh sekarang ni orang nak yang besar, nak yang panjang aja dia dah. Hantarlah kita dah tu sebut dia. Lepas tu didatangkan 70,000 orang malaikat mengelilingi kemaluan tu. Berapa orang? 70,000 orang malaikat membawa cemeti. Tahu cemeti? Awak tahu cemeti? Pengempuk rotan. Bukan dari rotan, dari besi tau. Cemeti itu dari besi. Mengelilingi kemaluan tu. Habis tu seorang bilang, 1, 2, 3, pong. Pong tu apa? Apa pong tu? Ngempuk lah. Tang mana? Tang mana dia empuknya? Tang kemaluan tu lah. Hancur. Elok balik. Lepas tu bilang balik. Ya? Macam mana bilang lagi? Lepas 1, 2, 3 apa? Bilang apa? Siji, loro, telu. Hancur. Elok balik. Dia bilang balik. Warna, rendah, muna. Itulah seterusnya. Itu orang berzina tau. Sampai ketika habis dosanya lah. Itu kalau lelaki. Kalau perempuan berzina, susu itu dibesarkan sebesar dunia ni. Susu dia tu. Dia serba betul. Dikelilingi oleh malaikat, bawa cemeti, mengempuk tang mana? Tang susu tu lah. Hancur, elok balik. Pukul lagi. Hancur, elok balik. Pukul lagi. Hancur, elok balik. Itu senyempan. Tidak lebih daripada itu. Sekat mana yang dijanjikan itu yang dapat. Itu pun tak lalu kita nanggungnya. Kalau lebih lagi tak lalu nanggungnya. Tapi kalau pahala, itu dia. Kita hebat dia. Pahala ya. Orang ahli syurga, pahala macam mana? Jayatnya. Ya? Kalau dia dapat masuk syurga,
Dalam dunia ni boleh makan berapa pinggan? 3. Oh, 3 pinggan. Kalau dia ni jadi ahli syurga besok, 70 kali ganda. Berapa pinggan? Kalau 70 kali ganda. 3 kali 70. Berapa tuan-tuan dan puan? 210 pinggan. Di syurga besok. Selera ni 70 kali ganda daripada selera dunia ni, tahu? Itu di syurga. Hebat tu, tak ada pula. Udah 210 pinggan tu makan-makan, tak ada pula mengah-mengah. Tak ada. Tak nafas, tak ada. Elok, selesa aja pokoknya tu. Lagi best, lepas makan, tak ada pula pergi ke belakang tu. Belakang tu apa dah? Apa ada belakang? Tanda. Tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar. Ya? Lepas makan, keluar peluh. Peluh tu apa? Lebih wangi daripada kasturi. Tahu apa kasturi? Ya Allah, perempuan tak tahu apa kasturi. Kacang hijau rebus, boleh dengan tepung tu goreng ya. Itu kuih kasturi. Ini kasturi apa? Air wangi yang paling wangi di syurga. Namanya misk, minsin cup. Atau orang nak teruskan miskun ya. Itu air wangi di syurga. Itu bau peluhnya tu. Dalam dunia ni kalau Tuan Haji Lan yang baru lepas membuat koma, manjat-manjat apa tu turun puluh-puluh, sampai nak peluhnya kan? Sampai nak peluhnya. Sampai siok. Ini lebih wangi daripada kasturi tau. Itu kalau dunia tak lalu kita, tapi di syurga besok macam itulah. Nak kata nak syurga ni? Ndak ya. Selain daripada jadi peluh jadi apa? Tuan Haji Sayuti. Selain jadi peluh jadi apa? Jadi angin. Lepas makan keluar angin. Bau kebut orang cium baunya. Kenapa? Wanginya lebih wangi daripada bau kasturi tau. Dalam dunia itu tengah duduk 4 orang ni. Orang depan dia macam orang belakang. Kalian sign orang belakang ya. Bangau baunya. Ini bukan bangau ya. Bangau. Begitulah di syurga. Hebat. Allah balas. Kalau baik dibalas dengan kebaikan. Itu berganda-ganda kebaikannya. Kalau jahat, setimpal dengan perbuatan jahatnya itu. Tidak diganda-gandakan lagi ya. Itu menandakan kemurahan Allah Ta'ala. Baiknya Allah Ta'ala tu ya. Lagi apa? Itu ayat Quran tadi. Kita tengok apa kata Nabi pula. Ya ibadi. Itu hadis ni hadis kursi tu. Ya ibadi. Innama hiya a'malukum. Ukhsiha lakum summa awaqikum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghairal zalika fala yalumanna illa nafsa. Firman Allah Ta'ala. Itu katanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu katanya mesejnya dari Allah. Susun katanya dari Nabi Muhammad SAW. Itu namanya hadis qudsi. Paling tinggi nilai hadis qudsi lah ya. Ini firman Allah tu. Cuma susun katanya dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Wahai hamba Allah, hambaku sesungguhnya itulah amalan-amalan kamu yang aku hitungkan untuk kamu. Aku dah kira amalan kamu ni. Kemudian aku sempurnakan balasannya. Aku tengok amalan kamu dan aku balas balik. Baik aku balas dengan kebaikan. Aku ganda-gandakan lagi kebaikannya. Kalau jahat aku balas setimpal dengan kejahatan yang kamu lakukan tu ya. Kemudian aku sempurnakan balasannya kepada kamu. Maka barang siapa yang mendapati balasan yang baik, maka hendaklah ia memuji Allah. Siapa dapat balasan baik, puji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu puji Allah ya. Hendaklah memuji Allah. Dan siapa yang dapat balasan yang jahat, mendapati balasan yang apa tu? Sebaliknya. Mendapati balasan yang sebaiknya, maka janganlah ia mencela melainkan dirinya sendiri. Kalau tak ada baik, balasannya apa? Sebaliknya, bukan sebaliknya dan sebaliknya. Balasan yang jahat artinya kalau Allah bagi dia seksa, jangan marahkan Tuhan. Jangan marahkan orang lain, jangan marahkan malaikat. Marah diri sendiri. Siapa nyuruh tak semayang? Siapa nyuruh tak puasa Ramadan? Siapa nyuruh jadi bakhil?
saya menyuruh jadi hasad dengki, saya menyuruh mengumpat orang dan sebagainya. Salah sendiri. Kalau kita diseksa oleh Allah itu kerana apa? Kerana kesalahan kita sendiri. Kalau kita dapat nikmat itu tanda kemurahan Allah Taala. Ya. Kemurahan Allah Taala. Faham ni? Jadi buat baik Allah balas dengan berganda-ganda lagi kebaikan. Buat jahat Allah balas juga setimpal dengan kejahatan. Itu dia, tak lebih-lebih ya. Tak ada lebih. Begitulah Allah balas kejahatan dengan kejahatan, kebaikan dengan kebaikan. Jadi kita dalam dunia ni buat apa? Buat baik ke buat jahat? Buat baik. Sebab Allah datangkan hukum. Ada 5 hukum Allah datangkan. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Apa itu wajib? Ya Allah. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Sekali lagi, apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Sembahyang 5 waktu mesti buat. Puasa Ramadan mesti buat. Zakat dan fitrah mesti buat. Naik haji ke Mekah mesti buat kalau berkuasa. Lagi apa? Lagi apa? Berlaku adil mesti buat. Taat pada suami mesti buat. Taat pada ibu bapa mesti buat. Itu wajib ya. Apa kata haram? Ya Allah, cakap Melayu ni. Haram cakap Melayu. Apa katanya? Dibuat berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Apa kedudukannya? Mesti ditinggalkan. Jangan buat. Apa haram? Minum arak haram. Berjudi haram. Berzina haram. Mendedahkan aurat haram. Lagi apa? Mengumpat haram. Lagi apa? Mengadu domba haram. Takabur haram. Riak haram. Ujub haram. Banyak benda-benda haram ya. Jangan buat. Apa itu sunat? Apa erti sunat? Ambil pisau potong je. Itu bersunat. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Kena hafal ni 5 hukum ni tau. Kedudukannya apa? Elok buat. Yang pertama buat dapat pahala, yang kedua ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga kedudukannya apa? Elok buat. Yang sunat elok buat. Allah suka, Allah kasih, Allah sayang bagi mereka yang suka mengerjakan sunat-sunat. Ada tak sembahyang sunat? Ada tak puasa sunat? Ada tak sedekah sunat? Ni yang masuk dalam tabung pagi ni. Sunat tu, dapat pahala tu. Elok buat. Elok kata elok masuk ke duit dalam tabung tu. Elok tu sunat Menutup aurat bukan sunat. Menutup aurat apa hukumnya? Wajib. Ini sunat. Zikir sunat. Wirid sunat. Menyebut Alhamdulillah sunat. Kecuali dalam sembahyang. Dalam sembahyang wajib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu wajib. Bukan sunat lagi. Itu yang ketiga. Sunat. Yang keempat makruh. Apa itu makruh? Contoh nampak apa itu makruh? Dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Elok ditinggalkan. Jangan buat. Kerana dia makruh. Makruh tu Allah benci. Bila Allah benci, malaikat suka kan? Contoh anda perempuan, Allah benci, malaikat suka kan? Tak suka. Allah benci, Nabi suka kan? Tak suka. Allah benci, Rasul-Rasul suka kan? Tak suka. Allah benci, sahabat-sahabat suka kan? Tak suka. Saya berbayangkan semua orang benci macam. Saya datang Pulau Tiga ni, semua benci. Tuan Haji Roslan bencikan saya. Lihat bencikan saya. Haji Sayuti bencikan saya. Kak Roh bencikan saya. Ini siapa nama? Terlupa tak tahu namanya. Bencikan saya belakang. Macam. Saya bercakap orang sahabat tak dengarnya. Macam. Saya bercakap, dia memang bercakap dia. Lantak aja marah-marah peduli saya kata kena. Macam. Menderita tak saya? Kau dah semua benci. Begitu besok di akhirat. Semua benci.
Jadi jangan buat benda yang makro-makro tu. Jangan juri si bibi dengan makro dalam makro ni kan. Yang harus apa yang harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu harus. Tepuk dada tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Sudah. Baik. Ya. Kemudian yang ke-8, menghadap Allah dan hisab amalan. Semua kita akan berhadapan dengan Allah dan akan dihisab segala amalan kita. Kita beriman bahawa pembalasan terhadap manusia itu berlaku selepas pengadilan. Seperti tanya, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Baru dia balas tu, ya. Selepas pengadilan yang cukup, pengadilan cukup, adil, Allah Maha adil. Bukan macam hakim dunia ni kadang-kadang tak adil. Ini cukup ya. Pengadilan yang cukup adil, iaitu dihadapkan manusia di hadapan Allah. Semua akan berdiri di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Semua manusia-manusia akan berdiri di hadapan Allah Taala. Benjamin Netanyahu berdiri di depan Allah. Ariel Sharon berdiri di depan Allah. George Bush berdiri di depan Allah. Napoleon Bonaparte berdiri di depan Allah. P. Ramlee berdiri di depan Allah. Saleh Kamil berdiri di depan Allah. Semua berdiri. Mustad Jo berdiri di depan Allah. Hashim Mahyun berdiri di depan Allah. Tak kenal ke orang satu ni? Saadiah berdiri di depan Allah. Nordin Ahmad berdiri di depan Allah. Saleh Kamil berdiri di depan Allah. Semua ya. Syarrohan berdiri di depan Allah. Lagi apa? Lata Mangkiskar berdiri di depan Allah. Saira Banu berdiri di depan Allah. Semua manusia berdiri di depan Allah. Tuan Guru Nik Abdul Aziz berdiri di depan Allah. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang pun berdiri di depan Allah. Haji Ibrahim berdiri juga di depan Allah. Tuan Haji Ruslan berdiri di depan Allah. Tuan Haji Sayuti berdiri juga di depan Allah. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Semua akan berdiri ya. Dihadapkan manusia di hadapan Allah Taala. Ya, didirikan saksi, ada saksi. Saya nampak katanya. Yang menjadi saksi itu bukan orang lain. Badan dia. Mata yang jadi saksi, telinga yang jadi saksi, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi, semua saksi ya. Yang tak cakap mulut dia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut-mulut mereka akan disil, akan ditutup, akan dikunci. Maka berkatalah tangan-tangan mereka. Tangan tu kata, inilah tangan curi tu. Inilah tangan mengambil nombor ekor tu. Inilah tangan tu megang perempuan dulu. Inilah tangan megang lelaki dulu. Tangan tu cakap. Lagi apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki itulah akan menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki itu akan menjadi saksi. Ya, kata kaki itu. Inilah kaki ini pergi ke tu. Berjalan dari rumah ke pesta rock tu ya. Jalan dari rumah tu ke pesta apa? Suhebo tu. Jalan dari rumah tu tengok orang belotah. Tahu belotah? Belum 3 tak tahu belotah kan? Tengok orang belotah dan sebagainya. Kaki tu akan menjadi saksi. Tak payah orang lain dah. Dia ada berbeza tak dengan tanpa hisap? Apa dia? Yang ni berdiri depan Allah Ta'ala ya? Tanpa hisap tu? Tanpa hisap? Tanpa hisap lain. Bila dia cek, semua baik-baik belum ke? Yang masuk syurga tanpa hisap. Bukannya hisap yang ringan. Hisap yang ringan tu cincai je. Yang masuk syurga tanpa hisap. Tak ada cek. Terus je. 7 golongan masuk syurga tanpa hisap. Itu tak ada cek. Ya? Masuk tak? Haji Sayuti masuk tak agaknya masuk syurga tanpa hisap? Ya? Mudah-mudahan lah. Kita doa lah mudah-mudahan ya. 7 golongan. Yang pertama Rasul-Rasul. Ada? Kalau nama siapa tak hati. Nak Rasul betul? Ada? Yang kedua Nabi-Nabi. Ada? Tak ada juga dah 2. Tak ada. Yang ketiga sahabat-sahabat besar. Ada? Nama siapa tak apa? Tak boleh. Nama siapa tak hati. Dia nak betul-betul. Kalau namanya Omar. Siapa nama sahabat. Tapi tak pakai. Dia mesti sahabat betul. Yang ketiga.
Yang keempat wali. Dia wali belakang ni. 1, 2, 3, 4 ni. Wali belakang ni. Tapi dia tak ada wali lah. Tak ada keturunan. Oh, tak ada kan? Ada anak perempuan. Mesti jadi wali. Oh, tak ada kan? Anak pun tak ada. Itu macam mana nak masuk dia? Ini wali. Tapi wali tu tak pakai. Tak pakai. Walaupun dia jadi wali. Wali apa? Wali nikah. Mana pakai wali nikah? Nak pakai wali Allah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti apa? Abu Hajar Al-Haytami. Seperti apa? Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Itu wali-wali Allah berkata ya. Itu yang keempat. Yang kelima orang yang mati syahid. Itu ada harapan. Mudah-mudahan hadir selalu dalam majlis ilmu. Kalau mati dalam majlis ilmu tu syahid itu. Orang syahid masuk syurga tanpa hisab. Dia mati di majlis ilmu. Kalau ada lah tengah saya ngajar ni ada yang mati, itu syahid itu tu. Siapa nak angkat tangan? Nak tak? Okey, siapa nak mati kejap nak angkat tangan? Oh, tak nak pula. Tadi nak. Itu yang kelima. Yang keenam orang sangat sabar. Ibu ada harapan lagi ya. Sabar. Sabarlah. Kerana musibah itu akan berlaku. Penyakit berlaku. Sabarlah ketika penyakit. Kekurangan tenaga berlaku. Kadang-kadang kemalangan berlaku. Sabarlah. Saya pun nak jatuh. Pergi ke masjid tu, naik atas tangga masjid tu, jatuh ke belakang. Sudah tak ada tenaga. Umur baru 18 tahun. Terbaliklah. Jatuh ke belakang tu. Mujur kepala tak terentak. Sabarlah mana baik. Dah berlaku. Pernah saya bercerita dengan satu orang. Dia pun cerita orang tu ngata dia begini. Saya kapal dengan dia. Sabarlah tuan. Kata. Dia pun tekin saya balik. Sampai bila nak sabar? Kata. Saya pun jawab. Sampai matilah. Baru dia diam. Kita nak mati membawa pahala sabar. Itu dia. Kita nak mati membawa pahala sabar. Kalau pahala sabar kita bawa, kita akan masuk syurga tanpa hisab. Yang ketujuh ini tak ada. Seorang pun tak ada di kalangan kita. Orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Ada miskin benar? Haji Suti miskin benar kan? Nak makan tak ada duit ada? Sekupang tak ada poket ada? Tapi redha dengan kemiskinannya. Itu 7 golongan masuk syurga tanpa hisab tadi ya. Dia lain dengan tadi dengan hisab tu tak ada ya. Beriman bahawa pembalasan terhadap manusia itu berlaku selepas pengadilan yang cukup adil, iaitu dihadapkan manusia di hadapan Allah. Didirikan saksi bagi mereka yang menyaksikan kejahatan mereka itu. Bila buat jahat ada saksi, itu jadi saksi. Kalau orang lah. Anggota kalau tak ada orang, saksi juga. Kalau dia mencuri doyan seorang je. Dia mencuri doyan. Orang tak ada. Jadi ada tak saksinya? Ada. Siapa saksinya? Matanya, telinganya, tangannya, kakinya, perutnya, kulitnya saksi belakang. Itu dah. Tapi kalau ada berkawan, kawan pula akan jadi saksinya. Mereka menyaksikan kejahatan mereka. Mereka pun menyaksikan amalan mereka sendiri. Mereka pun tahu amalan mereka sendiri. Dan mengaku mengaku surat amalan mereka. Dan mengaku ini surat amalan mereka. Dia dapat surat tengok, aku ada buat ini, aku ada buat macam ni. Semua akan menerima surat. Jadi nak tahu bahagia tak bahagianya, kita nak menerima surat amal tersebut dengan tangan mana? Dengan tangan kanan. Ya, mudah-mudahan kita ni semua tangan kanan menerima surat. Tanda bahagia tu. Dan dia akan kembali kepada keluarga yang rasa gembira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Itu kalau terima dengan tangan kanan. Mudah-mudahan kita terima dengan tangan kanan ya, bukan dengan tangan kiri. Kalau tangan kiri masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu. Sebenarnya golongan kiri ni washabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmumin la baridin wa la karim. Allah ya. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itu akan dimasukkan dalam neraka yang terdapat asap yang panas. Udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Baik.
wajib kita beriman bahawa adanya penghadapan di hadapan Allah, hisaban amalan, dan pembacaan surat amalan itu semua wajib tu, kerana semua itu adalah kenyataan yang dibuktikan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma' ulama. Semua setuju bahawa kita ni akan membaca surat amal kita tu. Semua akan baca. Kalau yang baik, seronok kita bacanya. Kamu dengar surat amal aku ni semayang, aku ni puasa, aku ni berjihad, aku ni memperjuangkan Islam. Seronok kita baca. Kalau jahat belakang, aku dulu mencuri, aku dulu berzina, aku dulu mengumpat, aku dulu hasad dengki. Tak nak bacanya. Aku malu nak bacanya. Kata malaikat kata di dunia tak ada malu kamu ya. Di dunia tu tak ada kamu malu mengumpat, tak ada kamu malu mencuri, tak ada kamu malu minum arak, tak ada kamu malu zina. Ini sekarang kau malu ya. Dentum bagi malaikat lagi ya. Tu dah. Semua akan baca. Mau tahu bahawa itu memang dia punya amalan Wajib kita beriman bahawa adanya penghadapan di hadapan Allah, hisaban amalan, dan pembacaan surat amalan itu, kerana semua itu adalah kenyataan yang dibuktikan oleh Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi ada ngabau juga, dan ijma' ulama. Semua ulama mengatakan ada al-mu'minin, al-muslimin, ijma' ulama al-muslimin. Berhubungan dengan penghadapan manusia di hadapan Allah. Dalilnya ialah firman Allah, fayauma idzin waqa'atil waqi'ah wanshaqqatis samaa'a fahiya yauma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha. Okay? Wayahmilu arsha rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Betul? Salah mana? Khafiyah. Bukannya kha. Maka pada hari itu mun tak hafal tu, kalau hafal lain bunyinya. Kalau hafal macam mana? Laju je bacanya. Ini tak hafal. Tak nampak tu, terus lain malam je. Maka pada hari itu terjadilah apa jadinya? Hari kiamat, hari kiamat. Dan berbetullah langit. Berbelahlah langit terbelah. Kerana pada hari itu langit menjadi lemah. Itu yang terbelah tu lemah. Dan malaikat berada di penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung aras. Ada 8 orang tengah mikul aras tu. Aras Tuhanmu di atas kepala mereka. 8 orang. Masa itu ya. Pada hari itu kamu dihadapkan dengan Tuhanmu. Tiada suatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Yang tersembunyi bagi Allah. Semua Allah nampak. Semua Allah sedar. Allah nampak. Depan Allah duduk apanya, berdirinya kita ni. Dan surah Al-Haqqah. Nama surahnya Al-Haqqah. Ayat 15 hingga 18. Betul apa lagi? Firmannya lagi. Ada lagi ayat Quran lagi. Apa tu? Wa uridu ya. Betul.
Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqakum betul. Khalaqna kama khalaqna awwala marrah. Dan mereka akan dibawa kepada Tuhanmu. Semua akan berhadapan dengan Tuhan, ya. Dibawa kepada Tuhanmu dengan berbaris-baris. Kita di hadapan Tuhan berbaris. Semua manusia akan baris di hadapan Tuhan. Ada berapa baris semuanya, tuan-tuan dan puan? 120 baris. Semua akan berbaris, ya. 120 semuanya. Dari 120 tu hanya 3 baris saja beriman. Dengar elok. Daripada 120 baris manusia tu, yang beriman hanya 3 baris saja. Ya, 120 talak 3 berapa? 117. Semua kafir belaka. Yang beriman 3 baris saja. Kita nak, siapa nak baris yang keempat angkat tangan? Siapa nak baris yang keempat angkat tangan? Yang ke 120 memang dah belakang sekali, laki lah teruk. Yang keempat masuk neraka, semua tak beriman, kafir belaka tu. Terus masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir itu masuk neraka secara berbondong-bondong. Ya. 117 dah habis masuk neraka belaka. Tak ada cek lagi dah. Yang 3 baris ni yang beriman, layak masuk syurga. Belum masuk syurga ni, baru layak masuk syurga. Dah lampu pula. Kira nak habis sini lah ni. Dah padam lampu. Elektrik dah tak ada, kipas pun tak pusing dah. Mana dia suruh berhenti tu. Lagipun saya dah ceramah dekat sejam dah. Kalau yang ini kemudian ni tau. Sebelum tadi 10 minit ada. Sebelum ini 52 minit 29 saat. Cukup ke tak? Mana ni cukup sejam ni, ya. Sekian dulu, ya. Udahlah tu. Akan datang kita akan baca lagi insya-Allah, ya. Tadi cerita tadi, ya. Tadi kita cerita dibariskan berapa? Berapa baris semua? 120 baris. Yang 120 baris, berapa baris yang beriman? 3 baris aja beriman. 117 kafir belaka. Terus masuk neraka. Yang 3 baris itu layak masuk syurga. Belum masuk syurga baru layak. Kemudian dibariskan semula. 3 baris itu dibariskan semula. Dibariskan kepada 4 baris. Ini cerita ni. Hujung ni. Nanti kita baca hadis. Quran habis dah. Kita hadis belum lagi, ya. Bulan depan, tahun depan. 3 baris itu dibariskan semula kepada 4 baris. Barisan yang pertama, orang yang masuk syurga tanpa hisab. Macam tanya Tuan Haji Serti tadi, ya. Masuk syurga tanpa hisab. Barisan yang kedua, masuk syurga tak masuk neraka, tapi kena hisab, kena cek. Jadi lambat ke cepat masuk syurganya? Lambatlah, kena cek. Dengar lalu, orang kaya yang banyak harta tapi bertakwa berbanding dengan orang miskin yang tak ada harta, bertakwa juga, dua-dua takwa. Orang kaya itu lambat masuk syurganya selama 500 tahun. Dengar tak? Lambatnya 500 tahun. Kenapa? Ngapa lambat? Ngapa lambat? Kerana dia cek. Masa cek je lama. Kereta ada berapa, rumah ada berapa, homestay ada berapa, rumah sewa ada berapa, duit dalam bank ada berapa, dan sebagainya. Itu yang kedua. Masuk syurga tapi lambat kerana kena cek. Golongan yang ketiga, dia masuk neraka dulu. Kerana apa? Dosanya lebih daripada pahala. Dia masuk neraka dulu. Sudah habis dosa dalam neraka tu, baru dia apa? Baru dia keluar dari neraka dan masuk ke dalam syurga. Itu katanya golongan kiri. Golongan apa? Golongan kiri. Washabus shimal, ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmumin wa fi samumin wa fi
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. Dia akan masuk dalam neraka yang terdapat asap yang panas, udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu golongan kiri. Golongan ashabus syimal. Golongan keempat, golongan tengah-tengah. Masuk syurga beda, masuk neraka beda. Bila ditimbang sama berat. Nak masuk syurga tak cukup pahala, nak masuk neraka tak cukup dosa. Jadi terhegi-hegi di atas titik siratul mustaqim. Merayu-rayu kepada ahli syurga. Tolonglah Tuan Haji Syariti, bagi saya ni satu pahala supaya dapat masuk syurga. Nah, kalau dapat satu pahala, udahlah dapat apa? Pahalanya 51%, dosanya 49%. Layak masuk syurga kan? Masa itu Tuan Haji Syariti tengah meluk bidadari, berduri beda. Ahli syurga dengar Tuan Haji. Ahli syurga paling koman, paling kudi, paling koyok, paling lemah, dia dapat berapa orang bidadari? Berapa orang? 72 orang. Itu yang malas tu. Yang semayang ambil wajib-wajib, yang sudah tak ambil tu. Dapat 72, kenapa masuk syurga tau? Orang yang hebat-hebat, macam Yat ni, tak tahu lah berapa ratus, berapa ribu ya. Macam Tuan Haji Ruslan ni, tak tahu berapa ribu. Saya sebut Tuan Haji Syariti ni, pasal dia sorban tak pakai. Dia paling komat dapat apa? Layak masuk syurga, kan dia benda sunat je yang tak buatnya. Yang wajib dia buat, semayang buat, mana tak? Ya, jadi mana layak masuk syurga. Paling komat, paling kudi, paling lemah, paling tak guna, dia dapat 72 orang bidadari. Itu masa tu, dia tengah meluk bidadari, peduli yang beda. Kenapa kamu tak semayang? Orang asal kamu tak semayang, dan sebagainya. Itu kena golongan tengah-tengah. Merayu-rayu, entah berapa ribu tahun, tak tahulah. Akhirnya ada yang kesian dengan mereka. Bagilah mereka itu satu pahala, dapat dia masuk syurga. Tapi lastnya orang-orang yang tengah-tengah tu dapat syurga juga sudahnya. Dapat dia syurga. Tapi udah jenuh-jenuh lah, merayu. Itu yang akan datang kita baca insya-Allah ya. Itu hadis yang kita baca akan tanya. Baik, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Sebelum itu ada siapa nak bangkang? Have you got any objection? No objection. Alhamdulillah. Setuju kan? Siapa nak tanya? Ustaz, syaitan dengan jin boleh tak? Ya? Syaitan dengan jin. Setan? Syaitan dengan jin. Setan dengan jin. Jin tak boleh. Yang Islam masuk syurga lah. Yang beriman masuk syurga. Yang kafir masuk neraka. Macam manusia juga lah. Setan dah tentu masuk neraka ni. Setan masuk neraka. Iblis masuk neraka. Geng-geng semua neraka belaka ya. Kena seksa lah. Macam mana seksanya? Wallahualam. Allah yang tahu ya. Kerana Iblis tu dijadikan dari api. Dia masuk neraka. Adakah apa-apa kesannya? Wallahualam. Saya tak tahu nak jawab ya. Api masuk api. Dia asal dari api. Masuk api. Seksa ke tak? Entah. Tak tahu saya. Tapi kalau bukan seksa Allah tu bukan api je. Kita yang takut api. Seksa Allah ada lain. Ada tak lain dari api? Ada. Ada. Lagi? Pun nazilah Ustaz. Dalam keadaan plastik kita sekarang ni dalam keadaan pun dicoba. Pun nazilah ni dapat 5 waktu kita buat tapi dia bermula daripada kunut ataupun doa tu nazilah. Nak kunut nazilah ni di rakaat yang terakhir. Tak kira waktu apa. Zuhur boleh, asar boleh, maghrib boleh, isyak boleh. Tapi di rakaat yang terakhir. Kalau zuhur rakaat yang keempat. Kalau asar rakaat yang keempat. Kalau maghrib rakaat yang ketiga. Kalau isyak rakaat yang keempat. Kalau subuh rakaat yang kedua. Itu kunut nazilah. Ya. Allahumma inna naj'aluka fi nukhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim sampai habis ya. Kita minta supaya Allah bantu pejuang-pejuang Islam di seluruh dunia ni, bukan di Palestin aja, di seluruh dunia ya. Dan sebagainya. Itu kunut nazilah. Sunat. Dalam ketika darurat macam sekarang ni, tambah sekarang ni, sunat penuh. Kerana Israel itu kerja Yahudi itu sedang sedang menindas kaum Islam di Palestin, di Gaza dan sebagainya. Jadi kita sunat baca kunut nazilah.
Maksudnya kunut seperti kunut subuh dulu ke atau kunut nazilah? Yang eloknya kunut subuh dulu lah. Itu namanya kunut. Tapi kalau dia betul-betul baca kunut nazilah je tak apa. Boleh lah. Sah lah ya. Tapi yang eloknya baca Allahumma hdina fi man hadait dulu ya. Allah sebut betul-betul. Allahumma hdina fi man hadait. Jangan hadait je. Hadait. Mat arif sukun ya. Dia tu maklin. Maklin tu sopan. Hukum yang nama arif sukun. Wa afina fi man afait. Fait. Jangan fait je. Wa tawallana fi man tawallait. Panjang tu ya. Dia kawan-kawannya dua harkat. Apa tu baca doa kunut tu ya. Boleh. Itu yang paling baik. Tapi kalau dia terus baca doa kunut boleh tak? Doa kunut nazar tu. Terus begitu je. Tak ada baca Allahumma hdina fi man hadait. Terus baca Allahumma ja'alna apa dah lupa. Fi nuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim Allahumma barik samlahum farik jamlahum. Terus baca itu je. Boleh tak? Boleh. Tapi korang lah pahalanya. Sah kita tak? Sah ya. Sah. Tapi korang lah pahalanya. Yang sempurnanya kunut habis ya. Okey lagi. Ya. Sekian dulu. Aku qauli hadza. Ini dah sejam lebih. Yang kejap ni sejam lebih. Sebelum tadi dah di palam sendiri. Yang kejap sejam lebih. Berarti dah dekat tengah 2 jam lah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.